Hadirin sekalian, bagi meneruskan program kita pada pagi ini, saya ingin menjemput Yang Berusaha Encik Thomas Logijin, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Perindustrian bagi menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada kedua-dua tuan dan cik pengacara majlis kita pada pagi yang indah ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang ke pelancaran AKIS ataupun Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah bagi tahun 2021. Terutama sekali kepada tetamu kehormat kita, yang berhormat Datuk Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah. Tepukan kepada beliau. Yang ada di sini dan di maya pun boleh tepuk tangan. Juga tidak dilupakan kepada yang berhormat Tuan Tamin bin Zainal, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian yang sentiasa menyokong kita dalam apapun usaha di kementerian ini. Kepada yang bahagia Datuk Abdul Latif bin Haji Abu Saman yang berada Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC yang turut hadir secara maya pada hari ini. Kita lambai pada dia. Juga kepada rakan saya, Saudara Muhammad Hijrimat Rani, Pengarah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri atau MITI Sabah, selaku pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal AKIS pagi kali ini. Juga tidak dilupakan kepada orang kuat kementerian yang besar Tuan Siu Kayu, selaku pengurusi pelancaran majlis kita pada hari ini, dan juga ada beberapa pemain-pemain industri, tidak dilupakan juga Saudara Wong, Pengarah Maida Sabah yang turut bersama dengan kita pada hari ini, juga kepada panel-panel penilai AKIS bagi tahun ini, bagi sesi ini, pengarah-pengarah dan ketua-ketua dari jabatan dan agensi-agensi dan subsidiari di bawah naungan kementerian ini, wakil-wakil dari Dewan-Dewan Perniagaan yang turut hadir secara maya, serta pegawai kaki tangan kementerian dan juga jabatan subsidiari di bawahnya yang kebanyakannya mengikuti secara maya. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Kalau kamu berada di sini pada hari ini, ada lain sikit ini, ada sikit saja meja di sini yang banyak komputer. Banyak di belakang saya, mungkin kamu tidak nampak. So inilah norma baru kita pada masa ini. Dan kita juga berterima kasih kepada Jawatan Kuasa COVID Negeri, Bencana COVID Negeri, kerana telah memberi kita kebenaran untuk mengadakan program pelancaran kita pada hari ini. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya kepada kita semua. Syukur dan kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi ini dengan keadaan norma baru. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada Jawatan Kuasa Penganjur Pelancaran Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah ataupun AKIS ini, kerana dengan tema Moving Towards Excellence yang dilaksanakan secara maya dan penuh mematuhi SOP. So, hadirin yang dimuliakan, kementerian sebenarnya sentiasa komited dan memastikan pembangunan sektor perindustrian kita ini di Sabah sentiasa diiktiraf dan dijadikan sebagai pembakar semangat kepada sektor-sektor pembuatan. Saya mengucapkan tahniah kepada Syabas dan tahniah
kepada semua pemain industri yang telah meluangkan masa untuk menghadiri majelis ini yang kita anjurkan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa pelancaran anugerah yang diterajui oleh Saudara Chiu kerana telah bukan saja memberi peluang untuk memberi ucapan pada hari ini, tapi telah dengan bertungkus-lumus mengadakan program pada hari ini secara maya. Saya difahamkan bahawa secara Zoom kita boleh menampung sehingga 100 orang, manakala secara bukan 100 orang, lebih barangkali, tapi 100 saluran lah. Sebab satu saluran tu kadang-kadang ada 2-3 orang boleh tengok, kan? Dan juga secara Facebook, dan Facebook ini unlimited lah. So saya dipahamkan oleh Puan Samantha tadi bahawa kedua-dua Zoom dan FB ini diikuti. Bukan juga ramai sangat, tapi kebanyakannya adalah pemain-pemain industri yang ingin mengetahui ataupun ingin mengikuti perkembangan pelancaran ini. Anugerah Kecemerlangan Industri AKIS ini adalah merupakan satu anugerah yang telah dari dahulu diilhamkan oleh pemimpin-pemimpin lepas, menteri-menteri lepas ataupun SUT yang lepas di kementerian ini. Saya dipahamkan oleh Saudara Chiu bahawa ini telah diadakan sejak 2007 dan setiap every 2 years. Jadi ini adalah kali yang ke-8 kita adakan untuk makluman yang Berhormat Menteri dan juga pemain-pemain industri. Dan saya percaya tujuan dia ini adalah untuk membangunkan industri kita. Sebab pada masa ini kalau kita lihat berdasarkan kepada GDP tahun 2019, yang saya ingatlah, we are only contributing about 7%. So harapan kementerian kita ialah setiap 5 tahun kita boleh naik at least berapa itu lebih kurang 10%. Ataupun kalau dikira dari segi sumbangan dari segi dalam monetary, we want it to be like 5 billion in every 5 years. Berbanding pada masa ini, sekarang ini lebih kurang 6.9 billion, bukan peratus, 6.9 billion. We want it to be 5 years from now, we can get about 10 billion. And another 5 years, 15 billion. Dan akhirnya sasaran kita 30 billion dalam masa 20 tahun daripada sekarang. So itulah harapan kita dan salah satu strategi kita ialah untuk menggalakkan ini ialah kita mengadakan anugerah ini. Di mana sedikit mengenai latar belakang AKIS ini, selain daripada ianya telah diadakan pada tahun 2007, AKIS ini juga mempamerkan pencapaian kecemerlangan kepada syarikat-syarikat dalam sektor industri dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. So di antara syaratnya ialah pernyataan AKIS ini terbuka kepada semua syarikat perkilangan dan pembuatan. Okay. Keduanya ialah salah satu syarat pernyataan ada syarikat itu mesti beroperasi 3 tahun berturut-turut sudah. Maksudnya mana-mana kilang yang sudah berusia 3 tahun without berhenti untuk beroperasi layak untuk mengikuti pertandingan ini. Dan dia punya ketua pengurusi dia ini, Saudara Hijri sendiri, pengarah meeting yang sangat berpengalaman dan dan begitu juga dengan panel-panel beliau. Majlis pada pagi ini juga kita akan menyaksikan penyampaian sijil kepada panel penilai Malaysia Business Excellence Framework atau MBF yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Dan langkah kerja Business Excellence ini adalah langkah kerja yang komprehensif dalam membantu organisasi untuk meningkatkan
prestasi perniagaan dengan menggalakkan mereka menggunakan pakai pendekatan secara menyeluruh dan memuluskan organisasi mereka. Program Business Excellence ini telah dilaksanakan di 84 buah negara di seluruh dunia, hampir separuh daripada negara di dunia, dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing organisasi dan memberi nilai tambah kepada pelanggan mereka. MBEF juga adalah pendekatan penilaian yang komprehensif yang akan memfokuskan kepada 7 kriteria atau bidang di mana semua kriteria ini adalah saling mengait atau mempengaruhi di antara satu sama lain. Di antara kriteria tersebut ialah 1, kepimpinan atau leadership, 2, strategi, 3, information atau informasi, 4, customer, 5, tenaga kerja atau workforce, 6, proses itu sendiri, dan akhirnya yang penting adalah outcome ataupun result ataupun hasil. Ya, ini adalah langkah ataupun 7 kriteria yang saya katakan tadi. So dalam jadi harapan kepada kementerian ini akan dapat melahirkan industri-industri yang kompeten. Bukan saja berkembang secara lestari, tetapi juga dapat bersaing di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Saya amat berbangga dengan pencapaian program-program yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kementerian, agensi, di mana terdapat berbagai jenis produk Sabah telah pun diekspor ke pasaran antarabangsa seperti China, Dubai, Europe, Turki, dan banyak lagi kepulauan. Saya difahamkan ada yang sampai di Maldives semua nih. Halia Tambunan sudah sampai di Maldives, saya difahamkan. Ini makna kualiti produk Sabah ini boleh bersaing di peringkat antarabangsa dengan ini. Pada tahun ini juga Kementerian akan mengadakan kampanye untuk menggalakkan penggunaan produk tempatan. So kalau kita masuk di GoNet, salah satu platform atau GoBiz, yaitu e-platform bagi kementerian ini, terdapat lebih daripada 2.000 jenis barangan, pelbagai kategori yang ada. So atas itulah sebenarnya kementerian akan mengadakan kampanye memberi barangan buatan Sabah original ini. Kita sudah ada jawatan kuasa, kita sudah memilih logo dia, kita sudah ada duta pun. Duta dia pun kita sudah war-warkan, yaitu our current beauty queen, Kamatan, is our duta produk negeri Sabah. Juga lagu sedang diperhalusi, begitu juga video klip kita akan buat untuk kita mainkan di YouTube dan sebagainya, khas untuk membantu Anda semua lah, our industry players, untuk membolehkan produk kita ini bukan saja kita mau ekspor ke antara bangsa, tapi juga agar lokal dapat mengetahui bahwa kita pun ada Maggi Sabah sebenarnya. Kalau kita makan ini Maggi Sabah lagi sedap, saya kasih tahu, sangat sedap. Kalau yang sudah try itulah, saya sudah try 1 kali, balik saya pergi Bataras mencari. So we can get it in Bataras. So campaign ini nanti kita akan lancarkan. I think our minister will akan brief kabinet juga tentang perkara ini. Lagu, video klip, semua sudah kita hanya tunggu pelancaran saja ini. Begitu juga dalam mempromosi barangan ini, kita juga telah sekarang ini ada kedai IKS ataupun produk Sabah ini, 1 yang ada di Wisma Tunfuan, 1 telah dilancarkan yang berhormat Menteri kita di Beaufort, dan coming soon kita ada 1 di Pekan Ranau, dan coming soon lagi kita difahamkan mungkin di daerah Papar. Kita adakan daerah Papar pun mempunyai banyak pengusaha-pengusaha. So will be the next program in our kementerian, khas untuk membantu pemain-pemain industri kita. So hari ini merupakan titik pemulaan kepada AKIS ini. Pendaftaran akan bermula pada hari ini selama sebulan, dan ianya akan disuli oleh penerangan kepada peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam anugerah ini mengenai persediaan yang perlu dibuat.
So penilaian akan dimulakan pada bulan September nanti, dan selepas penilaian selesai oleh Jawatankuasa Teknikal yang dipengerusikan oleh Tuan Hijri pada hujung bulan Oktober 2021, pemenang-pemenang akan diserah kepada Jawatankuasa Khas untuk dimuktamadkan. Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Sabah atau AKIS ini dijangka majlis penganugerahannya kita jangka akan adakan pada penghujung November 2021. So kita harapkan pada masa itu kita sudah di fasa 3 program pemulihan negara ini. Fasa 3 boleh dine in sudah. Kita haraplah kita masing-masing, ini semua dari kita saja nih. Kalau kita sokong SOP yang ada, ikut SOP yang ada, kita pasti kita akan menang dan akan mencapai ke fasa 3 program pemulihan negara ini. So juga kita harapkan pada masa itu semua telah divaksin dan agar kita dapat mengadakan majlis ini secara fizikal supaya tidak ada lagi yang secara maya, ikut secara Zoom, ikut secara FB dan sebagainya. So akhir kata, syabas dan tanya saya ucapkan kepada Jawatankuasa Pelancaran yang telah bertungkus lumus mengadakan majlis ini, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua yang berhormat kita, khususnya kepada Menteri walaupun sibuk dengan komitmen kementerian dapat juga meluangkan masa bersama kita pada hari ini dan seterusnya melancarkan majlis kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Thomas Logijin di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi.